Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya latif bi khalqihi ya alim bi khalqihi ya khabir bi khalqihi urtub bina ya latif ya alim ya khabir. Aghithni ya Allah ya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-Fardis Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita sambung kembali kitab surat yang ke-11. Wahajaban anhu syumusul ma'arif bisuhbil athar. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Wahajabat anhu syumusul ma'arif bisuhbil athar, dan didindinglah daripadanya hati seseorang oleh segala matahari ma'rifah, dengan segala awan asar. Didinding akan segala matahari ma'rifah dengan segala awan asar wahminya. Ini diguna majas-majas. Lagi yang adamiyah, maka iaitu orang yang hairan dalam segala zulmah yang berdiri kepada segala kainat, yang jahil pada mukawwin, dan demikian itu kesudah-sudahan rugi dan kepala kejahatan tughyan. Hakikat wujud selain Allah, hakikat wujud selain Allah dilihat oleh orang yang muwahhidin. Sebab tu martabat ikhlas. Ikhlas ni suatu kesucian di ketika hati seseorang hamba berhubungan dengan Allah. Kotorannya riak, ujub, dan base kepada riak dan ujub ni tadi memandang sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata Syekh Abdul Al-Maki, ikhlas orang yang mukhlisin, ikhlas orang yang ikhlas, ikhrajul khalqi an muamalatil khaliq, mengeluarkan makhluk daripada ataupun ketika berhubungan, muamalah ketika berhubungan dengan khaliq, dengan Allah. Itu ikhlas mukhlisin. Kalau ikhlas bagi muwahhidin, yang kedua ikhlas indal muwahhidin, ikhlas bagi orang yang mengesai Allah.
khurujul khalqi anin nazri ilaih fil af'al wa tarki sukun wal istirahah bihim fil ahwal. Orang yang muwahhidin ni keluar makhluk daripada pandangan hati kepada mereka makhluk. Khurujul khalqi anin nazri ilaih fil af'al, pada perbuatan. Wa tarki sukun wal istirahah, dan meninggalkan segala sandaran, segala kerehatan, harapan, wastirahah, segala kerehatan, dengan fil ahwa, dalam seluruh kelakuan. Kalau kita nisbahkan diri kita ni, kelakuan zahir, kelakuan batin, kelakuan duniawi, kelakuan ukhrawi. Makhluk pula macam-macam lah. Makhluk jin, makhluk manusia, makhluk malaikat. Tidak ada sukun dan istirahah langsung dengan apa jenis malaikat, apa jenis makhluk yang kita sebutkan tadi. Tetapi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita bahas tentang tauhid dalam kacamata hikam ni, kita tak nak bincang soal meninggalkan menghendaki duniawi, meninggalkan menghendaki akhirat. Kita hendak meninggalkan makhluk seluruhnya, sebab dibahas dalam lapangan ikhlas muwahhidin. Maka di sana ada perbahasan meninggalkan hati daripada memandang kepada perbuatan, kepada asma, kepada wujud sifat dan wujud zat selain hanya yang memiliki kewujudan afal sifat dan wujud zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tetapi gagal kita nak dapat kelakuan yang macam tu. Ceritalah oleh Ibn Athaillah, wahajabat wahujibat anhu, kita baca wahujibat lah, wahujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asar, dan didindinglah daripadanya hati seseorang akan segala matahari ma'rifah, akan segala pengenalan yang ruhi. Dan masa ruh, alastu birabbikum qalu bala, bukan dengan jasmaniahnya, dengan ruhiyah. Atas lagi daripada qalbiyah. Hubungan dengan Allah ni ruhiyah. Doa, antara doa, kalau kita baca bab doa lah kan, antara doa yang makbulah, hati yang min ghairi lahin, hati yang tidak lalai, hati yang berhubungan dengan Allah. Maknanya hati yang keluar daripada memandang, kecuali memandang daya upaya milik Allah, keluar daripada keupayaan, keluar daripada berasa berdaya, berasa mampu dirinya dan seluruh makhluk di langit dan di dunia dan di akhirat hanya daya dan upaya Allah. Waktu tu barulah kita dianggap berdoa, kerana hati kita tak lahir selain daripada makanan yang halal, hati yang tidak lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak rungkai, maknanya kalau kita tak ada riyadhah ruhiyah ni, tiada riyadhah ruhiyah, kekuatan rohi yang dulunya sangat mengenal Allah. Engkaulah Rabb, engkaulah Tuhan, engkaulah Maliki, maknanya memiliki, mempunyai kerajaan. Kalau kita tak asah di situ dengan mujahadah rohiyah, dia suka jadi ke nafsu. Bila mana ke nafsu ni tadi, maka kata Syekh Abdul Talib Al-Makki, tasyawwaq ila hazir tab'i, dia akan diselubungi kelakuan bertabiat. Tabiat maknanya dia suka terhinggap kepada sebab yang menentukan musabab, tidak hakikat Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu perangai nafsu yang dia akan mencari sebab. Dan dia pertaruhkan sebab itu sebagai alasan kukuh. Itu perangai nafsu. Dan berpegang pula. Bila berpegang syirik. Bila berpegang syirik. Bila hak ni nak latih, nanti dia akan bawa kepada part beruzlah dan berkhulwah. Kerana asas nak melatih ruh kita ni. Supaya mendapat makam syarafun, hubbun, lubbun yang had. Berapa martabat hati nanti ni. Yang kalau kita baca dan kitab-kitab lain, dia bahas hati yang begini syarafun, hati yang begini lubbun. Jadi hati ni, qalbu ni, apa ilmu yakin lah. Kan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada kamalul yakin. Ada keyakinan tu berperingkat-peringkat, tak, dia tidak statik. Istilah-istilah ni diambil oleh ulama daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma sudut-sudut kita, paras-paras kita ni yang tak faham apa ni, level yakin-yakin ni. Baik. Dan didindinglah daripadanya oleh akan segala matahari makrifah dengan segala awan asar yang wahmiyah lagi adamiyah. Apa maksud awan asar ni? Daripada wujud makhluk ni sampai segala perbuatan yang dari makhluk tu wahmiyah, dan diri makhluk tu hakikatnya adamiyah. Adamiyah ni tak ada bagi golongan siapa? Bagi golongan muwahhidin. Sebab bagi mereka sudut pandang kepada makhluk dalam hati ni tak ada. Mengapa? Kerana disikap Allah makrifah hakikat yang mawujud, zat yang mawujud. Sampai ke tahap tu? Ya, sampai ke tahap. Kita berjalan kan? Kita berjalan setempat, tempat batu-batuan yang banyak, tiba-tiba ternampak satu batu permata. Nilai batu permata itu kita tahu. Maka yang ada dalam hati kita ni tadi hanya batu permata, yang lain itu di hati kita ada minut. Tak ada. Kalau kita nak buat kisah ringkas lah. Ketika kita tengok wayang kulit, pergerakan yang kita kenal itu adalah pergerakan tok dalam. Maka tak ada pergerakan kulit tu sendiri, tak ada. Tengok tetapi terus kasyaf hati itu kepada tok dalam yang menggerakkan tangan, suara dia semua tok dalam yang gerakkan. Kenapa jadi macam ni? Ada ulang. Baik. Jadi nak latih macam mana, bagaimana, lagu mana hati ni sentiasa nak menghadap Allah, didatangkan contoh-contoh perbuatan makhluk ni, umpama perbuatan, umpama kelakuan wayang di layar, wayang kulit. Tak ada dari kulit tu, yang ada dari tu dalam tu sendiri. La ilaha illallah. Ucapan di waktu itu ucapan la ilaha illallah tu akan mengangkat lapisan hijab masuk kepada sentuhan ruhi. Tetapi kalaulah kita tak latih keluar ataupun tak ada panduan ilmu nak memandang, sudut-sudut ni susah nak nampak. Maka diuji supaya kembali kepada Allah. Kalau tidak kembali kepada Allah juga, segala musibah ujian hanya istidraj. Bukan nikmat istidraj, ujian pun istidraj. Kami hina mereka di sini, kami akan hina lagi di akhirat.
Maka kehinaan, ujian dan sebagai kesusahan di sini suatu istidraj. Kerana di akhirat nanti yang hakikatnya penghinaan yang akan dapat. Ini yang berlaku kepada kisah Imam Nawawi naik unta, naik kaldai ada sebuah pekan, pakai pakaian yang indah. Tiba-tiba seorang Yahudi hanya jadi pengemis ketika tu bertanyakan soalan. Benarkah hadis Nabi-Mu menyebut ad-dunya jannatul kafirin? Sijnul lil mu'minin jannatul kafirin. Sebab kelakuan kau ni tak sama. Tanya Yahudi, Yahudi bertanya dengan fakta hadis kepada Imam Nawawi. Benarkah hadis Nabi-Mu? Dia tetap juga nak sanggah Nabi. Yahudi ni tu dia lah. Dia bukan bertanya tu tadi nak tahu yang sebenar. Serampang dua mata. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Kalau tak salah ataupun ni cerita Abu Hasan As-Sazili. Ada dua orang. Maka katanya Syekh Imam kata apa? Di dunia ini segala kesusahan yang kamu dapati dalam kamu menolak kebenaran Muhammad SAW. Ketika kamu alami di sini nak dibandingkan di akhirat istidraj untukmu. Suatu nikmat lagi sebenarnya. Di akhirat kelak nanti kamu akan diazab sedahsyat-dahsyatnya. Itulah sebenar-benarnya penghinaan. Sebab tak duduk dengan Allah Muhammad. Kami di sini ni nikmat ni tak tahu mana lagi. Ni lagu ni penjaga ni lagu ni. Di akhirat esok barulah yang sebenar-benar. Kami orang mukmin berada di alam dunia ni seperti ke penjara, tapi di akhirat kelak raja. Demikianlah. Tak kembali kepada Allah semuanya penghinaan. Untuk kita elak daripada penghinaan yang berpanjangan, mujahadah dah riyadhah lah supaya jangan tengok asar. Jangan tengok asar yang wahmiyah lagi adanya. Maka iaitu orang yang hairan dalam segala zulmat. Yang berdiri kepada segala kainat yang jahil pada mukawin. Orang yang hairan, orang yang rasa takjub, orang yang rasa hebat dengan segala zulmat, dengan segala yang tiada. Dan zulmat ni, yakni Adam. Adamul Mahdin pula tu. Bukan Adamul Bikayirin. Adamul Mahdin. Mahdin Madi, Mahdin Mustaqbal, Mahdin Hadi. Kelakuan perbuatan yang ada sekarang, tiada dengan perbuatan kita sama sekali, tiada yang dahulu daripada yang lain Allah sama sekali, tiada yang akan datang daripada yang lain Allah sama sekali. Semuanya perbuatan dan dengan keadaannya Allah yang Maha Agung dan takluk kudratnya, iradatnya sentiasa berlaku, terjadi. Kuatkanlah hati. Kuatkanlah hati. Jangan menyanggahi apa yang tidak disangka agama. Dan jangan bersuuzon dengan apa yang telah dicipta Allah dengan takdirnya yang maha sempurna. Duduk, terima dan jalani pandangan hati itu sentiasa kepada Allah. Yang berdiri orang ini, yang hujibat ni, yang terdinding ni, yang berdiri kepada segala kainat, yang berpegang sungguh dengan kebendaan, yang berpegang sungguh dengan syai', dengan materialistik ni, dengan kebendaan ni, dengan yang disentuh oleh idrawi ni, berpegang sungguh. Sedihnya sedih yang sangat, sukanya sangat, tamaknya, halabanya, kesalnya, bimbangnya hanya dengan kainat, tidak dengan Allah. Dan sikap orang ni, sifat orang ni yang jahil pada mukawin, yang tak tahu. Jahil ni kita tak tahu lah. Kalau mata tak tahu buta, kalau telinga tak tahu pekak, kalau akal tak tahu gila. Jahil. Jahil hatinya dengan mukawin, dengan Allah sendiri. Dan demikian itu kesudah-sudah rugi, sehabis-habis rugi. Sehabis-habis rugi.
Wa ma lizalimina illa khasara. Tiada habuan apa pun bagi orang yang zalim kecuali rugi semata-mata. Kita duduk dalam keadaan menzalimi diri sendiri dan habuan yang kita dapat hanya rugi semata-mata. Maya pun rugi, puasa pun rugi, la ilaha illallah pun rugi. Apa kita cari sisik dekat kulit ikan keli tu buang masa. Buang masa dah. Semelih tu lah. Masak goreng dah selesai. Duk cari juga mana sisik nak siap. Saya tanya tak payah fikir, tak payah cari buang masa. Tak. Jangan berpegang langsung nak buang masa. Habis terjatuh itu hal lain kita insan kan. Maka jalan ke Allah ni sebanyak an-nujum fis sama. Jadi man laisa lahu syekhun as-salawatu syekhuhu. Tak ada tok guru, selawatlah banyak-banyak tu guru rohani dia. Berhubungan terus dengan Rasulullah, berhubungan dengan para aulia. Kita jangan tinggal salam wali nak. Pesan arwah orang tua saya dan guru dia pun salam kepada wali. Salam kepada wali kemas lah kan. Kita kenal ke wali tu. Masalah dia tak saya tanya kot tu. Masalah kita nak berhubungan dengan kekasih Allah. Inna awliya Allahi la khawf alaihim wa la hum yahzanun. Allah tak takdirkan wali dia ni rasa resah, rasa bimbang, rasa tak sempurna, rasa kecewa dengan selain Allah, dia tak ada rasa takut. Maka siapa ada wali ni? Wali ni perkenalan dia, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang dijatuhkan hatinya mengenal Allah. Kan tak takut kan? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang hanya takut kepada Allah, lain dia tak bimbang ni, hanya ulama. Maka ulama yang ada ilmu ni merujuk kepada kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, malam yataghalghal, merujuk kepada kata-kata Abu Hasan Asyazili di Hadil Almi. Siapa yang tidak menyibukkan hati dia mencari panduan untuk berhubungan dengan Allah sesuci-suci hubungan, yakni jatuhkan diri dalam golongan muwahhidin, dia akan mati di su'ul khatimah dan dia tak tahu. Jaga-jaga nak. Pagi petang siang malam dengan makhluk. Pagi petang siang malam dengan makhluk. Tak pernah cuma-cuma. Kerana terhijab. Dan kepala kejahatan. Dan kepala kejahatan tu'yan. Dan kepala kejahatan tu'yan. Maknanya apa? Maknanya bila musuh ni tadi diselimuti dengan wajah sahabat, bila penyakit diselimuti dengan wajah sihat, dia tunggu meletuplah sakit tu. Kita ingatkan tak sakit. Bila musuh diselimuti dengan wajah sahabat, bila penyesat diselimuti dengan wajah pemberi petunjuk, ini yang banyak orang tersesat. Kalau dia kata aku ni sebenarnya nak sesatkan kamu, selesai kita. Penipu tu dia berwajahkan apa? Penipu dia berwajahkan orang yang nak membantu, bukan nak tipu, orang nak bantu. Yang kena yang nak tipu tu hak berwajahkan macam tu, yang hak kita kena tipu tu. Kenapa cakap macam tu? Saya kena scammer baru ni 2 jam cakap. Bukan kena scammer macam dah. Ingatkan sungguh kita layan lah hello nya. Cerita dia apa, kena apa, cukai tak bayar sampai 80,000. Kita dah account pun tak sampai banyak tu, kerja pun tak ketahuan kan. Itu mana main cukai ni. Tadi dah sempurna kemas dia cakap tu. Layan juga dah 2 jam. Akhirnya saya kata saya nak semayang lah, tak ketahuan ni. Saat tak main tutup, kena marah lah. Lekas macam tu lah.
Kalau dia cakap dia skema, memang kita tak boleh tipu. Tak boleh tu dengan pegawai LHDN-nya, dengan pegawai pematuhan cukainya, dengan inspektornya, dengan saja dengan Bukit Aman yang lengkap. Nak bercakap tu kena duduk dalam kereta, dapat dia perakam, takut seorang luar masuk. Ada lagu tu lah, punya serius ni kita nak dengar cerita tu, rupanya skema. Banyaklah cerita tu kita rencanakan macam tu lah, maknanya jangan tertipu. Nikmat duniawi ni hanya penipuan. Makhluknya hanya satu penipuan. Hakikatnya Allah. Maka jahatnya sangatlah orang yang tak kenal Allah ni, diri dia dah jahat dah. Kalau dia tu tadi najis, nak mentaharahkan orang macam mana? Dia tu najis orang lain jadi mutan najis dan najis juga. Dia tak boleh nak membawa orang sebab dia sendiri pun masih lagi najis. Innamal musyrikuna najisun kan. Dan kata Syekh Tusi radhiyallahu anhu bermula tak alif hamzah nun. Perkataan segala muraqabah orang ahli syuhud. Bermula perkataan kan. Oleh segala martabat orang ahli syuhud dalam wujud ini, bahawasanya setengah daripada mereka itu orang yang memandang ia kepada nurul haq dahulunya. Dan mereka itu orang yang mengambil dalil pada muasir. Maknanya melihat Allah qabla syai'in. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablahu. Tidak kulihat sesuatu kepada Allah sebelum sesuatu. Jadi katanya di sini dia kata apa? Bahawa mereka itu orang yang memandang daripada nurul haq dahulunya. Dan mereka itu orang yang mengambil dalil pada muasir atas asal. Maksudnya orang yang terpaksa mengenali kopi, teh, apa ni, manusia, jin, dan dunia akhirat, mengambil dalil dengan Allah dulu. Tak faham lah. Memang tak faham pasal kita tak pernah sampai kot tu. Lagi tu tak ada kan, bila tak ada nak mengenali sesuatu dengan yang ada lah kan. Kita makhluk tak ada, daripada Allah tak ada. Nak mengenali daripada Allah dengan Allah dulu. Kau ada lagi dulu sebelum Allah. Nak boleh. Tak. Keberadaan langit sekarang pun tadi, sekarang ni, keberadaan langit yang sekarang ni bagi ahli syuhud yang mengambil dalil akan, yang mengambil dalil wujudnya, apa bernamanya, berupanya langit ni dengan adanya Allah ada. Apanya? Maknanya orang ni dengan Allah lah dia mengetahui. Dengan Allah lah dia melihat. Bukan dengan sebab dan dari dia. Langsung sama sekali. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablahu. Habis setelah langit ni wujud, setelah langit bikin dia dilihat, maka keberadaan langit ni pula bagaimana? Majas kerana Allah, dengan nur Allah, dengan kerana Allah. Jadi ada erti tak langit ni? Artinya hanya Allah dalam hati orang yang melihat ma ra'aitu Allah, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah qablahu. Syurga tu tempat seronok. Allah lebih daripada syurga lagi. Syurga tu tempat nikmat. Allah lebih pada syurga lagi. Allah tu tempat damai, maka apa ni, syurga tu tempat damai, maka Allah ni lebih lagi. Kedamaian akan kita dapat. Allah tu apa syurga ni tempat mencukupi segala keperluan, maka Allah lebih lagi. Habis dunia lagi tak ada talent lah. Dunia ni tak ada langsung. Juzuk-juzuk nak terbanding dengan syurga tu. Syurga lagi.
dan syurga juga tak ada langsung nak nak sebanding dengan kesempurnaan Allah. Sebab tu makrifah